Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam siri ajaran Sediakan 7 payung sebelum hujan. Orang Melayu berkata, sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya, ambil langkah-langkah yang perlu, sediakan apa yang perlu, kerana tahu ada malapetaka, benda yang tidak baik, yang besar kemungkinan akan berlaku. Jadi bersiap sedialah sebelum hal seperti itu terjadi. Dan di dalam Efesus 6, saya dapati bahawa Paulus menggalakkan orang Kristian untuk menyediakan 7 perkara dalam hidup mereka. 7 perkara yang akan membantu mereka bertahan dan melalui masa-masa yang susah dan akhirnya masih lagi berdiri, masih lagi berjaya. Oleh itu saya ubah sedikit peribahasa Melayu itu dan berkata sediakan 7 payung sebelum hujan. Dan hari ini ialah rakaman terakhir untuk siri ini di mana saya mau memperkenalkan payung yang terakhir, payung yang ketujuh. Dalam Efesus 6 ayat 18, Paulus berkata, sambil itu, pohonlah sentiasa dengan segala doa dan rayuan. Payung yang terakhir ialah doa. Tapi bukan doa sebarangan. Doa yang berbentuk rayuan. Doa yang berbentuk permintaan. Ya, banyak kali saya pun pernah salah ini. Kita ditegur sebagai orang Kristian bila berdoa jangan selalu minta saja. Tetapi sebenarnya itulah maksud doa. Itulah isi utama, itulah fokus utama perkataan doa. Merayu, memohon, meminta. Dan pada masa-masa kesusahan, pada masa-masa sakit dan mencabar, memohon, merayu, meminta daripada Allah ialah payung yang ketujuh, ialah persediaan yang ketujuh yang Tuhan mahu kita ada. Kita mesti biasa dan boleh dan tahu bagaimana untuk memohon dengan berjaya. Oleh itu, saya mau memperkenalkan satu sistem berdoa dari Filipi 4. Ya, Filipi 4, Filipi 4 ayat 6. Ya. Filipi 4 ayat 6. Biar saya bacakan. Jangan bimbangkan apapun. Ya, jangan bimbangkan apapun. Dalam segala hal, dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah. Ada 3 komponen di sini yang saya mau perkenalkan dan inilah caranya saya berdoa pada masa-masa susah dan sakit. Dan saya dapati ini ialah satu cara berdoa yang membawa ketenangan dan harapan kepada saya pada masa-masa yang susah. Dan semoga kamu pun boleh menggunakan teknik ini. Mulakan doa kamu, di sini dia katakan jangan bimbang apapun, tapi dalam segala hal dengan berdoa. Perkataan berdoa di sini dalam bahasa asalnya membawa maksud bercerita. Ya, bercerita. Ini biasanya saya pun lakukan. Bila orang datang jumpa saya, minta counseling, minta nasihat, saya akan bermula dengan berkata, okey, tolong ceritakan sedikit masalah kamu. Ceritakan apa yang telah berlaku. Dan orang itu mulalah bercerita dan memberitahu saya dari A sampai Z apa yang berlaku dalam hidup dia. Dan Tuhan pun macam itu. Tuhan mahu kita bermula dengan berkata, inilah apa yang telah terjadi pada saya Tuhan. Inilah ceritanya. Ya. Dan ini saya dapati ialah satu amalan yang sangat baik. Kerana banyak kali bila kita dalam kesakitan dan kesusahan, kita panik dan kita bimbang, fikiran kita celaru dan kita tidak jelas apa sebenarnya yang telah terjadi dan apa sebenarnya masalah kita. Mengambil sedikit masa untuk bercerita dengan Tuhan.
bermula dari A sampai Z, memberitahu dia apa yang telah berlaku, apa yang telah dialami, siapa kata apa yang kamu terfikir, apa yang kamu rasa, semuanya diceritakan pada Tuhan. Dan saya dapati bila kamu ceritakan, ada satu kelegaan. Kedua, banyak perkara yang mungkin kamu terlepas pandang akan dapat pandang. Dan biasanya selepas habis bercerita, banyak kali orang yang bercerita dengan saya pun masalah mereka akan mencapai satu kesimpulan. Oh, jadi sebenarnya masalah saya ialah ini, ha? Oh, jadi nampaknya yang mengganggu saya, oh nampaknya yang perlu saya beri perhatian ialah ini. Ada satu uh, bukan penjelasan, ada satu kejelasan kalau ada perkataan bahasa Melayu macam tu. There is a clarity, ya. Dia clear tentang apa sebenarnya yang berlaku. Jadi ambil masa untuk bercerita dengan Tuhan. Itu bernamanya berdoa. Selepas berdoa dikatakan memohon. Dan dalam konsep counseling saya pun begitu juga. Selepas mereka semua bercerita and everything, saya akan berkata, jadi apa yang kamu sebenarnya mau daripada saya? Apa yang kamu mau minta daripada saya? Dan saya suka soalan ini daripada Yesus sendiri. Banyak kali bila orang jumpa Yesus dalam kisah-kisah di dalam Injil, dia selalu ada satu soalan saja. Apa yang kamu mau saya buat? Apa yang kamu mau saya buat? Dan selepas kamu bercerita pada Tuhan segala masalah kamu dan cabaran kamu dan sakit kamu, akhiri dengan memohon. Tuhan akan bertanya, jadi apa yang kamu mau saya lakukan? Dan banyak kali kita tak berapa jelas apa yang kita mau Tuhan lakukan. Jadi banyak kali jawapannya sangat am. Tuhan, saya mau kamu tolong saya. Tuhan, saya mau kamu sembuh saya. Tuhan, saya mau kamu lindungi saya. Itu tak salah. Tapi saya rasa kamu boleh lebih jelas daripada itu, kan? So, contohnya kalau masalah kamu ialah kekurangan makanan di rumah. Dan lepas kamu ceritakan segalanya pada Tuhan, Tuhan kata, apa yang kamu mau saya lakukan? Dan jawaban kamu, Tuhan, saya mau kamu berikan saya makanan. Dan tidak lama lepas itu, ada makcik datang ketuk pintu kamu, dia bagi kamu buah. Itu Tuhan beri makanan, kan? Tapi mungkin kamu kata, saya bukannya mau buah, saya mau nasi. Tapi Tuhan kata, kamu minta makanan, kamu tak kata kamu mau nasi. Ya. Jadi kalau boleh lebih jelas, lagi bagus. Tuhan, saya mau supaya kamu hilangkan punca sakit saya. Tuhan, saya mau kamu lindungi saya daripada dijangkiti COVID-19. Tuhan, saya mau kamu beri saya kekuatan untuk melalui rawatan yang sakit ini. Tuhan, ya, tolong berikan saya RM1,000 untuk membayar yuran sekolah saya. Ya, lebih jelas, lebih bagus. Tapi saya tahu ramai orang, termasuk saya, kadang-kadang takut mau beri yang jelas, yang spesifik. Sebab itu memerlukan lebih keyakinan dan lebih iman dalam Tuhan. Iman ialah satu daripada payung yang sudah saya sebut. Jadi kalau kamu perlu memahami konsep iman, pergi lihat video-video sebelum ini. Tapi ini bawa pada satu poin, ya. Dalam Ibrani ada ayat yang berkata, bila kita datang menghadap Tuhan, kita bukan hanya perlu percaya Tuhan wujud, tetapi Tuhan mendengar dan menjawab doa. Jadi bila memohon, pastikan kamu percaya Tuhan mendengar doa kamu, yakin bahawa Tuhan akan jawab doa kamu, dan sampaikan permohonan sama seperti kamu yakin bila kamu memohon sesuatu daripada seseorang yang kamu tahu berkebolehan dan akan menjawab doa kamu, permohonan kamu. Okey. Selepas itu, ramai orang berkata, amin. Dan dia duduk di rumah menunggu jawapan Tuhan. Tapi itu bukan apa yang Tuhan mau kita buat.
Apa yang Tuhan mau kita buat ialah langkah seterusnya. Ya, dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, dan juga uh, dengan mengucapkan kesyukuran. Pertama, ceritakan masalah kamu pada Tuhan. Kedua, beritahu Tuhan apa yang kamu mau daripada dia, apa yang kamu mau dia lakukan, apa yang kamu mau dia berikan. Minta daripada dia, lebih spesifik kalau boleh, lebih bagus. Sesudah itu, akhiri dengan kesyukuran. Dan apakah maksud kesyukuran di sini? Ucapan terima kasih untuk apa yang belum lagi diterima, yang belum lagi dialami, yang belum lagi dilihat. Tetapi kamu yakin Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan menjawab doa kamu. Atau kamu bersyukur kerana kamu berharap dan berharap sepenuhnya pada Tuhan sahaja. Ya. Dan ini bahagian terakhir ini yang saya selalu lakukan. Banyak kali. Bercerita pada Tuhan mungkin sekali saja. Memohon daripada Tuhan biasanya sekali dua. Sebab saya rasa Tuhan tak peka dan tak perlu saya ulang beratus-ratus kali permohonan yang sama. Tetapi yang perlu saya lakukan untuk ketenangan saya ialah sesudah itu untuk selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan kerana kamu sudah dengar doa saya. Jawapannya sedang menuju kepada saya. Wang itu sedang datang. Penyembuhan saya sedang berlaku. Terima kasih Tuhan kerana saya akan menghadapi dan mengatasi masalah ini. Terima kasih Tuhan kerana perbekalan-Mu cukup dan akan sampai pada waktunya. Terima kasih Tuhan kerana badan saya sedang disembuh dan saya akan sembuh 100%. Terima kasih Tuhan sebab Engkau sudah pun memulakan proses perlindungan atas badan saya, atas hidup saya. Ya, dan saya terus menerus bersyukur. Saya bersyukur seolah-olah hal itu sudah berlaku. Saya bersyukur kerana saya yakin apa yang saya minta sudah pun, prosesnya sudah pun bermula dan akan berakhir bila saya akhirnya tidak sakit, bila saya akhirnya tidak kekurangan, bila saya akhirnya dapat duit yang saya perlukan, bila saya dapat makanan yang saya perlukan. Tetapi dari saat saya memohon sampai saat ianya menjadi realiti, saya bersyukur. Saya mengucap terima kasih. Saya membuat ucapan-ucapan positif berdasarkan keyakinan bahawa Allah sudah mendengar, sedang bertindak dan saya akan mendapat apa yang saya telah memohon daripada Tuhan. Amalkan cara berdoa ini dari sekarang. Supaya bila hari-hari jahat datang, bila masa sakit dan susah berlaku, kamu sudah biasa berdoa cara ini. Dan berkatnya ialah kamu akan sentiasa hidup dalam kesyukuran dan kedamaian, keyakinan dan iman dalam Tuhan berterusan untuk menampung kamu pada masa yang susah ini. So, jangan lupa payung yang ketujuh ini, berdoa, memohon dan bersyukur selalu.